Assalamualaikum dan salam hormat. Bersul lagi menerusi Inklusif yang anda saksikan sekarang ini di TV1 dan juga saluran berita RTM. Saya Wan Syahrina dan malam ini bercakap tentang peranan MOTEK dalam mendepani cabaran semasa. Saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama kami menerusi Inklusif. Okey, baik. Kalau boleh kita imbas sedikit, tahun lepas kita ada Delta, tahun ini kita menyambutnya dengan Omicron dan kedua-duanya membawa kita kepada harga yang mahal untuk dibayar dalam pelbagai perkara. Dan tentu saja untuk industri pelancongan, setelah apa yang disifatkan sebagai kejayaan dalam gelembung pelancongan, projek perintis gelembung pelancongan Langkawi, kita dikejutkan pula dengan penangguhan perjalanan umrah. Seolah-olahnya apa yang boleh kita fikirkan, gergasi yang baru nak bangun itu terpaksa ditidurkan semula. Seolah-olahnya begitu. Bagaimana Datuk Seri mungkin boleh memberikan pencerahan berkenaan dengan ini? Ya, terima kasih di atas jemputan ini ya. Namun begitu saya nak kongsikan di sini pengumuman terutama sekali untuk menggantungkan sementara operasi pakej umrah pada 8 Januari yang lalu memang amat sukar untuk diambil oleh kerajaan. Tetapi ialah diperlukan, ianya wajar kita memikir dari segi keselamatan rakyat kita. Jadi bagi saya secara peribadi memang saya cenderung kepada flexibility untuk seperti kebenaran untuk terus beroperasi. Memang saya dari dulu lagi sentiasa mengikatkan kita mesti hidup bersama dengan COVID, corona ni. Jadi saya terus saya sentiasa menyatakan kita perlu menguruskan ini secara bijak. Namun begitu memang bila sudah diumumkan penangguhan sementara itu dibuat oleh kerajaan, kita perlu menilai semula. Apa yang kita nilai, kita melihat dari segi data yang menunjukkan asas kebimbangan terhadap penularan ini. Keduanya kita melihat ruang untuk kerajaan dan semua stakeholders kita, pemegang taruh kita termasuk kami di MOTEK sendiri untuk merancang, menambah baik SOP umrah sedia ada. Saya sebenarnya kira beruntung juga. Kita bekerjasama dengan KKM. Jadi oleh itu kita mengadakan engagement dengan pihak travel agent yang mengendalikan umrah. Baru beberapa hari yang lalu kita menganjurkannya dan ada 90 travel agent yang kita panggil untuk memberi penjelasan kepada mereka dan kita nak mendengar apakah menjadi kerisauan mereka. Dan bagi tujuan ini MOTEK tidak melaksananya bersendirian. Kita bekerjasama dan melibatkan semua pihak berkenaan termasuk agensi-agensi kerajaan seperti KKM, kita ada Kementerian Pengangkutan, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM, NADMA, Jabatan Imigresen serta penggiat industri sendiri. Dan apa yang kita bincangkan bersama dengan Persatuan Hotel sekali, kita nak membincangkan bagaimana kita nak menguatkan lagi dari segi SOP, SOP-nya. Maka saya ni jump to conclusion terus kalau tak panjang cerita kita. Sebab apa? Sebab kita risau kepada apa yang berlaku sehingga kita mendengar ada yang pergi ke sana, ada yang tak dapat vaksin. Tak ada vaksin pun. Jadi kita mendengar daripada persatuan-persatuannya, Bumitra, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji itu Papuh dan juga Malaysian Association of Tour and Travel Agents semata, mereka memberi kita maklum balas. Jadi lahir daripada apa yang kita bincangkan pada hari itu, mereka nak bertanya lebih kepada insurans, kepada refund, insurance refund dan juga quarantine sebab ada tak konsisten, dikatakan tak konsisten. Semua isu ini kita cuba tangani bersama dengan KKM kerana kita risau, kita tidak mahu, saya nak rakyat mendengar ni, kita tidak mahu memanjangkan lagi penangguhan ini. Kita nak cepat-cepat nak kembalikan, membenarkan orang untuk pergi mengerjakan umrah ini.
Jadi inilah tujuan kita kerajaan. So ianya juga melibatkan bukan sahaja dari segi mereka yang nak pergi umrah. Ini banyak daripada ada mereka sudah membayar semua itu. Jadi kerugian itu berlaku. Terutama sekali kepada pengusaha-pengusaha persatuan ini. Mereka telah memperincikan kepada kita apakah kerugian mereka. Jadi sebab itu kita perlu membantu, memikir untuk mereka ini. Jadi insya-Allah perkara ini akan kita perincikan dan juga halusi setiap isu yang ada serta cadangan yang dikemukakan pada hari itu akan kita bentangkan pada mesyuarat Kuartet. Mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 ni akan sentiasa membincang mengenai SOP, mengenai kebenaran untuk beroperasi semula untuk membenarkan umrah ke ataupun mana-mana yang melibatkan perjalanan pelancongan, ianya akan dibawa ke mesyuarat Kuartet nanti insya-Allah. Jadi syukur alhamdulillah lah kita dah bincang semua. Datuk Seri, adakah urus takbir ini juga mengambil kira mungkin isu ini lebih sensitif kerana ia melibatkan ibadah dan juga hubungan antara negara kita contohnya dengan negara luar? Ya, betul. Memang pun ianya satu perkara yang sensitif kerana ibadah. Tapi saya amat berterima kasih kepada persatuan-persatuan ini dan juga agensi-agensi ini macam Bumitra, Papoh dan juga Mata tu, mereka memahami itu bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita sebagai kerajaan ini berlaku dan sukar untuk kita kawal. Jadi sebab itu kita mahu mereka memberi pandangan kepada kita apa yang boleh kita lakukan. Sebab itu mereka meminta supaya kita mengurus dari segi insurans terutama sekali, sebab ianya berlaku di sana insuransnya lain. Bila dah berlaku di sana di Saudi lain, yang mereka dapati dari sini pun dia punya implementasi itu berbeza daripada apa yang boleh dikenakan di sana. Jadi ini yang perlu kita bincang bersama. Kita nak pergi ke Embassy Saudi di sini untuk berbincang perkara ini. Tadi ditanya juga dari segi bagaimana kita nak menangani ini. Kita telah berbincang, kabinet pun telah bersetuju supaya kita cuba membantu mereka yang ada di yang terlibat ini. Sebab apa yang berlaku sekarang ini, bezanya dari dulu ialah kalau dulu pakej umrah ni hanya dijalankan oleh travel agent yang mengendalikan umrah. Tapi pada kali ini bukan keputusan kita, di mana travel agent biasa pelancongan boleh mengendalikan lawatan di sana dan ada di antara mereka terus pergi umrah. Jadi itu bukan, ianya luar dari kawalan kita. Sebab itu adalah dasar yang dibuat oleh negara luar, bukannya kita. Jadi kita, tapi travel agent kita ni, mereka faham. Sebab mereka tahu itu bukan kehendak kita, tapi kita cuba usahakan lagi untuk berunding lagi. Sebab apa yang berlaku baru-baru ini terutama sekali bila ada di kalangan jemaah kita balik positif ataupun mereka di sana positif. Dan sampai di sana dia positif. Dia pergi dari sini dia negatif. Kita nak pergi ke shopping mall pun tak boleh kalau kita tak ada complete 2 dos tu kan. Jadi ini yang berlaku sekarang ini yang dalam siasatan KKM. Okey. Baik. Saya ingin patah semula sedikit kepada apa yang kita sebut lebih awal tadi, iaitu berkenaan dengan gelembung pelancongan Langkawi yang disifatkan sebagai berjaya. Namun kalau tidak salah, ada dicatatkan kes-kes positif COVID-19 semasa gelembung pelancongan Langkawi ini sedang berjalan. Jadi atas ukuran mana Datuk Seri kita boleh sifatkan ia sebagai projek perintis yang berjaya? Ya, secara semula jadinya Pulau Langkawi itu sendiri sudah dianggap sebagai pulau kuarantin. Ia mempunyai penduduk seramai 115,000 macam tu. Jadi sebelum kita membenarkan Pulau Langkawi itu dijadikan sebagai projek perintis gelembung pelancongan domestik Langkawi, kita pastikan bahawa penduduk di Langkawi sudah divaksin dalam 2 dos, mesti lengkap. Jadi kita
sudah sampai dalam 90% lebih. Jadi sebelum mereka yang nak pergi ke sana memang perlu di swab test dulu. Jadi bila ada swab test, tetapi kita Malaysia tidak mewajibkan anak-anak untuk swab test. Jadi kes yang pertama yang kita dapati sebenarnya sebelum kes itu memang ada pun yang cuba nak pergi, tapi oleh kerana prosedur kita, SOP kita adalah mereka perlu ada dia gunakan saliva test semua itu kan. Sudah nampak ada yang positif. Jadi mereka tak boleh pergi. Bermakna di Langkawi belum ada kes positif. Cuma bila ada kanak-kanak tu yang tidak diwajibkan untuk dikenakan swab test, maka bila sampai ke Langkawi, keluarganya semua negatif. Dia positif. Kita tak tahu dari mana dia dapat. Jadi sebab itu kita kalau boleh kita menggalakkan supaya orang yang nak pergi perlu menjalani swab test. Namun begitu memang ada sedikit ada yang kita dapat kita dimaklumkan ada yang di sana sudah ada di sana, tetapi bukan pelancong. Mereka yang bekerja. Memang ada. Saya panggil pihak hotel untuk bertanya bagaimana perkara ini berlaku, macam mana mereka mengendalikannya. Namun peratusannya 0,00 kali perpuluhan 00 dia terlalu minima. Minima. Jadi sebab itu mereka semakin hari semakin matang, semakin berhati-hati, maka agak teratur. Dan tadi tanya mengenai bagaimana kita nak mengukur ianya sebagai satu kejayaan. Kita punya target adalah pada bulan Disember 2021, target kita ialah supaya pencapaian kita adalah 200,000 pengunjung pergi ke Langkawi. Kita mula domestik tu, pelancongan domestik pada 16 September. Lepas itu untuk kita bukakan kepada pelancong luar pada 15 November. Jadi pada masa ini, pada hari inilah setakat yang ada kita dapat maklumat ini, Projek Rintis Gelembung Pelancongan Domestik dan Antarabangsa Langkawi telah mencatat lebih 720,000 orang pelancong domestik dan antarabangsa. Sebenarnya antarabangsa cuma dalam 2,000 saya dimaklumkan. Dan pendapatan pada masa ini 750 juta ringgit. Semenjak pelaksanaannya. Bermakna ini satu kejayaan. Jadi ini adalah melebihi 110% daripada sasaran yang ditetapkan bagi ketibaan pelancong dan pendapatan pelancong. Jadi ini merupakan satu petanda yang baik dan positif. Kita rasa tergalaklah untuk terus membenarkan aktiviti pelancongan ini diteruskan. Di lokasi-lokasi lain bagaimana, Datuk Sri? Ini yang kita insya-Allah ini akan kita bincangkan dalam mesyuarat Quartet tidak lama lagi, sebab kita perlu membuat persediaan. Bila nak buka kepada orang luar, orang tanya saya bila nak buka kepada kita punya border ni bila nak buka. Dia macam ni, border kita buka, tapi ada negara tak membenarkan orang dia keluar. Jadi border kita buka tapi mesti melalui Langkawi. Okey. Sebab itu kita gunakan Langkawi sebagai kita punya tempat untuk sebagai tumpuan, ya. Sebab itu ia menjadi gelembung untuk kita semua, gelembung perintis kita. Jadi di situ kita dapat mengukur dan kita dapat ada tracing lagi. Jadi kita membenarkan orang luar datang asalkan mereka ada complete 2 dos, mereka sudah sebelum dia datang mereka ada swab test dan negatif. Jadi bila dah sampai ke Langkawi, tinggal 7 hari di Langkawi. Sebab kita mahu mereka sekurang-kurang, sebab kalau seperti yang saya nyatakan, Langkawi ini adalah pulau kuarantin bagi mereka. Semua orang dah menerima vaksin 2 dos. Jadi orang akan tinggal di sana selama 7 hari. Kalaulah ada jangkitan sebelum dia pergi itu, sekurang-kurang hari keempat
dapatlah tahu kan. Jadi pada hari ke-7 tu okey. Lepas tu mereka boleh bebas pergi ke mana-mana di negara kita. Jadi bermakna secara tidak langsung border kita dibuka tetapi melalui Langkawi. Jadi ini yang kita saya sering kali bercerita mengenai perkara pembukaan border ni kepada orang ramai, orang bertanya. Baik, kita ada lebih kurang 4-5 minit lagi, Datuk Seri. Saya nak menyentuh tentang pengecualian fee lesen kepada pengusaha pelancongan dan juga pemandu pelancong ini yang dilanjutkan sehingga ke 30 Jun 2022. Jadi apa rasional penangguhan ini kalau kita nak bertimbal balik kepada kos yang harus ditelan oleh kerajaan, dan dalam masa yang sama juga mungkin insentif dalam bentuk lain kepada mereka? Ya, sebenarnya kita sebagai kerajaan, kita memang rasa simpati kepada mereka yang terkesan. Memang mereka ini memang kebanyakannya yang terkesan oleh oleh COVID ini. Maka sebab itu kita meneguhkan dari segi fee lesen ini memang perlu kita bantu untuk meringankan beban syarikat, pemandu pelancong untuk membuat bayaran fee pembayaran lesen ini. Wang yang disediakan untuk pembayaran fee lesen ini boleh digunakan untuk membantu kos operasi syarikat atau untuk kegunaan harian disebabkan oleh kekurangan pelancong dalam dan luar negara. Itu pun taklah berapa banyak kan. Jadi pengecualian fee lesen ini juga akan memberi kesan kepada hasil kementerian. Anggaran memang betul-betul ia memberi kesan kepada kita. Jadi anggaran pengurangan hasil kerjaan bagi pembaharuan lesen, pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong melibatkan 2,374 syarikat termasuk pemandu pelancong dan melibatkan kos sebanyak 1.6 juta ringgit. Jadi kos ini dijangka kita dapat kembalilah semula dengan mendapat kerjasama Tourism Malaysia dalam mengadakan kempen pelancongan bagi menggalakkan kemasukan pelancong asing ke Malaysia. Ini secara sedikit sebanyaklah dapat membantu meningkatkan hasil dalam sektor pelancongan. Jadi selain itu juga kerancakan semula industri pelancongan di Malaysia sedikit sebanyak menjadi faktor kepada pembukaan syarikat pelancongan baru serta menarik minat lebih ramai orang untuk melibatkan diri dalam industri pelancongan. Penubuhan syarikat pelancongan baru dan pendaftaran pemandu pelancong baru akan melibatkan pembayaran fee seperti fee proses dan fee lesen. Jadi perkara ini dapat membantu Motek dalam mendapatkan semula hasil dan peningkatan pendapatan khususnya dalam sektor pelancongan negara nanti. Okey. Baik, sebagai konklusi kerana kita ada 1 minit lebih kurang, Datuk Seri, saya ingin tanyakan apa jangkaan Motek untuk pemulihan industri pelancongan negara dalam 2022 ini, kerana UNWTO meramalkan pemulihan sektor pelancongan di dunia pada tahap 60%, selebihnya pada 2023. Di Malaysia bagaimana? Ada aspek domestik yang membezakan kita? Atau, tadi saya menyentuh mengenai berapa kita dapat untuk Langkawi. Dalam tempoh sedikit kan, kita dapat 750 juta. Kalau kita imbau kembali pada tahun 2019, kita dapat untuk domestik saja, kita dapat 103 bilion. Jadi bermakna kalau kita nak melihat apa yang dikatakan oleh WHO itu, mungkin kita tak jauh daripada situ. Cuma kita perlu banyak promosikan pelancongan domestik ini. Sebab ramai orang masih lagi tak berani keluar. Betul. Jadi banyak tempat yang kita nak promosikan. Cuma Motek perlu dan juga Tourism Malaysia perlu bergiat untuk mempromosikan kerjasama dengan penggiat industri supaya kita mempromosi lebih domestik tourism ini. InsyaAllah kita dapat capai. Baik. Seperti mana yang dikatakan WHO, siap 60%. Kita harapkan 2022 tahun yang baik untuk pelancongan dan untuk semua sektor dalam negara kita. Amin, amin. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, bersama Menerusi Inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.